Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seperti mana yang kita cadang dan kita janjikan, 7 perkara macam mana kita boleh dapatkan ikhlas. Senang ya dia punya bahasa dia. Tak guna buat apa pun kalau tak ada ikhlas. Bukan tak guna tu tak payah buat, tapi dia takat lepas fardu ya. Semayang lepas fardu, esok di akhirat benda fardu ni dia cek 2 kali. Dia ada 2 benda tau. Dalam amalan fardu, semayang, puasa, zakat, haji, benda wajib ni dia ada 2 benda. Satu, lepas tuntutan kewajipan. Satu. Yang kedua, ada pahala. Yang kedua ada pahala. Kalau lepas tuntutan, satu, maknanya dia buat tu sah lah. Macam orang semayang tak khusyuk, lepas tuntutan, esok di akhirat Tuhan cek dia punya semayang, cukup, okey, settle satu bab. Pahala tak ada. Pasal yalah semayang teringat macam tak ada pahala. Kalau ada apa dekat sikit je lah, sunat-sunat apakah dia buat, tapi tak sempurna. Pahala yang banyak tak dapat. Faham tak? Sebab tu kalau kita tidak ada keikhlasan, habis. Allah nilai amalan kita dengan kita punya tahap keikhlasan. Nak bagi timbul ikhlas itulah susah. Saya tak kata macam saya cerita kat tuan-tuan macam saya ni gila-gila punya ikhlas. Tak wani aku. Kita pun Tuhan uji punya macam. Kadang-kadang dia boleh ikhlas, kadang-kadang dia tak boleh ikhlas. Nah, dia betul-betul nak muai, betul-betul ikhlas ni tak tahu tuan-tuan, memang susah. Latihan yang lama. Latihan yang lama perlu sangat, sehingga apabila kita tak ada apa-apa kepentingan dalam hidup, sehingga kita tak ada sikit habuk pun kita nak habuan dunia, ketika tu dia timailah keikhlasan yang tinggi kepada Allah. Susah nak dia dapat ikhlas. Dia punya cabaran kita dengan hawa nafsu, syaitan dan dunia. Walaupun bulan Ramadan, ikut sebahagian pendapat ulama, syaitan diikat di kaki langit. Nafsu ada lagi, dunia ada lagi. Dunia keliling kelalang kita macam-macam benda. Dan yang kena ikat jin, syaitan tak kena ikat. Sebab setan ada 2, ada setan jin, minal jinnati wan nas. 2 setan ada. Setiap yang jahat daripada jin dan manusia, maka namanya syaitan. Ulama kata kullu fajirin minal insi wal jin. Setiap yang jahat daripada manusia dan juga jin, fahuwa syaitan. Nama dia syaitan. Syaitan tu umum lah. Hak kena ikat di kaki langit, jin. Syaitan manusia tak kena ikat. Duk ada tepi-tepi kita lah. Kadang-kadang kita duduk jalan mana-mana tempat kerja, silap-silap air bulan, dalam masjid pun ada silap-silap air bulan. Duduk main bisik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bagi jadi was-was ke hati manusia. Dia main, dia sembang bagi bergaduh orang. Dia main, dia sembang nak bagi pecah belah orang. Dia main, dia sembang, dia nak cerita buruk orang. Dia main, dia sembang, dia nak bagi depa jangan aku tak suka yang ni. Dia mula inilah. Betul kena baca selalu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Minta daripada Tuhan ni min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, aku minta berlindung daripada Tuhan manusia, Allah lah. Malikin nas, raja pada manusia, Allah. Ilahin nas, Tuhan manusia, Allah. Aku nak minta tolong, wahai Tuhan, aku nak minta tolong. Minta tolong pada apa? Min syarril waswasil khannas, daripada waswas al khannas. Al khannas ni dia buat apa? Al khannas ni setan lah. Al khannas ni dia buat apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia main kacau. Dia main kata ni tuan kuasa masjid tak buat kerja. Kalau tak buat kerja tu betul tak apa. Dia macam ni ya. Kalau tak buat kerja, tunggu mesyuarat agung. Mesyuarat, tanya, awak kami bagi ke hampa jawatan batang buat kerja. Masa tu bukan masalah ni.
Faham tak? Lebih-lebih lagi lah ni boleh bincang ni, tak apa ada program, tak apa, tunggu mesyuarat agung kita bincang elok-elok, bincang cara adik-beradik. Ya, hang tanya dia ni jawab, hang tanya dia ni jawab, hang tanya dia ni jawab, settle. YT ada jawapan semua. Okey, tak ada jawapan, fikir nak lantik siapa orang lain. Ada jawapan, perlu untuk terus kekalkan. Yang penting imarah masjid. Kita ingat duduk di masjid ni, dia satu mungkin ada setengah orang dia fikir macam tu. Dia fikir jawatan apabila kita pegang dalam masjid ni kita boleh dapat kepentingan. Ada orang memang ada kepentingan. Di beberapa masjid tak payah bak lah di mana-mana. Jangan. Depa duk pulun nak ambil pingat lah. Semata-mata kerana jawatan kuasa masjid. Tak apa tu depa punya mindset. Dia niat yang tu dia dapat yang tu lah. Kalau yang tu dia mau. Ikut apa dia niat. Ikhlas tak ada. Mai pula passion lain, tak tahulah mana-mana masjid pun mesti ada. Dia ni nak berjatuh dia ni, dia ni kata kalau kami dapat kami buat elok, mai tak elok juga. Bagi depa pegang tak elok juga. Esok mai depa minta apa ini? Mai kita ambil alih lagi lingkup. Lama-lama yang jadi mangsa kita yang duk mai ke masjid. Kita mai nak mengaji, kita mai nak semayang, kita nak mai buat amal ibadat. Kita lah jadi mangsa. Depa duk bergaduh di peringkat atas, kita duk di bawah, kita jadi mangsa. Sama juga politik hari ni. Mereka duk bergaduh nak masuk parti tu, dia ni nak keluar parti ni, pumpang. Lalu kita rakyat jadi masalah. Kita orang bawah jadi masalah. Ekonomi kita teruk, sistem lah apalah logo ni yang ni semua jadi masalah. Dan baru bergaduh dia atas. Dia ni nak pergi, dia ni kata aku mau jadi Perdana Menteri, dia ni kata aku mau jadi Perdana Menteri, hang tak layak jadi Menteri. Islam kata siapa mau jadi Perdana Menteri dia tak layak jadi Perdana Menteri. Jawatan, bukan Perdana Menteri lah, pemimpin. Siapa mau dia jadi pemimpin, orang tu lah kita tak layak untuk lantik dia jadi pemimpin. Tapi dunia hari ni tuan-tuan, dunia hari ni lain. Tapi yang dua lah, dua berebut kan. Baik, jadi pada hari ni 7 perkara mudah-mudahan Allah bagi kita ikhlas. Yang ni, sebelum ni 7 perkara kita nak checklist, oh kita ni ikhlas ke tak. 7 perkara pula hari ni kita boleh capai. Buat satu, insya-Allah dapat ikhlas. Apa nombor 1? Doa. Yang ni cukup besar. Ibu dia doa, minta ke Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta ke Allah. Bila nak minta tolong ke Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi aku ikhlas ya Allah. Kan? Allahumma ja'alna minal mukhlisinal mukhlasin. Kan? Ada satu doa tadi saya baca, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Ya, bila tak ada munafik, ikhlas ni mai automatik. Wa a'malana minar riya. Selamatkanlah amalan kami daripada riya. Tak ada riya, ikhlas ni mai. Wa alsinatana minal kadhib. Jaga lidah lisan kami daripada bohong. Wa a'yunana minal khiyana. Jaga mata kami daripada khianat. Depan lain, belakang lain, depan elok, belakang cucuk, belakang pancung, cincang, bunuh habis semua orang. Jadi tali barut pula untuk memusnahkan umat Islam. Tak mau jadi gitu. Kan? Wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Engkaulah wahai Tuhan yang tahu tentang khianat mata manusia dan apa yang terlintas dalam hati manusia. Apa adalah hati semua Tuhan tahu. Serah ke Allah. Ya? Bahkan Tuhan kata dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Kita duk baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon pertolongan dan bantuan. Minta ya Allah, bagilah ikhlas ya Allah. Ya Allah, golongkan kami dalam golongan orang yang ikhlas ya Allah. Minta, asyik hang tak mau minta. Dia kata minta, aku nak bagi. Hang tak minta. Apa punca kita tak minta? Kita main down, kita rasa kita tak layak untuk minta. Pasal apa kita tak layak untuk minta? Dan kita tak taat perintah Allah, kita tak semayang, kita tak buat benda yang dia suruh, kita dok buat benda-benda yang dia larang.
kita sendiri akan rasa, aku jahat minta apa, minta pun Tuhan tak bagi lah. Yang itulah hang silap. Dia kata minta, dia bukan kata hang baik ke jahat, dia suruh minta dulu. Kalau dia bagi, hang jadi baik lah. Dah hang jahat, minta pun tak mau. Itu hang silap. Teori yang dia pakai, dia kan teori yang Islam ajar, tak betul, tak matching. Hang faham, hang kalau jahat, hang tak boleh minta. Islam kata, hang jahat lagu mana hang minta. Manalah tahu Tuhan bagi. Tuhan kata minta, walaupun betul-betul syarat nak minta kena jadi baik, tapi tak apa, minta. Kok yang minta tu Tuhan bagi, hang jadi baik. Faham tak? Ni kita minta pun tak, macam mana kita nak dapat? Sebab tu bila doa ni tuan-tuan, doa semangat sikit. Sebab itu dia kata adab apabila kita berdoa ni, adab bila kita berdoa, ni nak bagi semangat doa. Nak doa, tapak tangan, himpun tapak tangan macam ni. Jama'a kaffaihi, Nabi akan himpun dua tapak tangan dia lagu tu, separas dada, tapak tangan menghadap ke langit, duduk macam tu. Amin, amin. Ni dah tangan duduk macam tu, minta macam tak mau minta, macam siru sikit kan, macam mana bagilah, nak bagi tak mau bagi pun aku berlambak dah, duk ada dah kan. Macam tak mau nak minta tak bersungguh, tu bukan minta betul-betul. Yang tu bukan minta betul-betul. Orang nak minta derma, minta sedekah, cik tolong cik, bagi cik, tu dia memang minta. Kita pun tak gamak tengok, weh ni betul-betul minta Maka tangan duk lagu tu, suruh buat lagu tu. Tengok pasien semua, saya duk tengok. Bukanlah tengok cari pasal orang, tapi kita duk tengok. Banyak buat macam, saya tak kata salah sampai Tuhan tak terima, tak. Tapi dia punya adab berdoa tu tak cukup. Cara kita duduk, cara kita punya tangan, cara muka, ekspresi muka, permintaan. Orang sepatutnya duk ni tunduk dulu ni, ya Allah, amin. Ustaz duk baca doa, macam-macam doa saya duk baca. Katalah amin, tak tahu apa, tak apa, kata amin, 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 ramai-ramai amin. Ni minta betul-betul, perkenanlah ya Allah, perkenan ya Allah. Ni sambil-sambil doa, angkat doa. Kepala otak dah tengok, sampai lampu dia bawah, macam yang bulat-bulat sampai. Orang tak suruh tengok lampu, orang suruh tengok hang kat dalam. Hang dengan Tuhan tengok apa lampu. Kadang-kadang depan dia ada apa-apa benda, dia tak tahu benda, dia tengok, dia tengok apa benda dah. Sebab tu depan ni dia suruh kita jangan bagi ada banyak benda. Bila depan ni ada banyak benda, yang ni jadi peluang, apa orang panggil, jadi sebab untuk dia nak rayan, dia nak fikir benda-benda merepek-merepek. Tambah ada tulisan, yang ni lagi satu televisyen ni. Tapi itulah, sebab tu dia suruh kita tunduk. Dia duduk tinggi cantik dah, yang duduk melangut lagu tu apa kan, dia duduk belakang sambil-sambil tu dia tengok baca, oh bulan Syaban dah Ramadan. Dia duduk tengok yang tu, tengok apa, tengok ni baca doa, tunduk sikit, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, perkenan ya Allah. Tu baru betul-betul hang minta. Hang minta pun tak macam mana minta, macam mana Tuhan nak bagi? Macam mana Tuhan nak bagi? Tak cukup syarat. Minta sungguh-sungguh. Kesungguhan tu kena ada. Ada orang bila kita kata suruh buat lagu ni, dia kata tak, buat macam ni lagi besar Ustaz. Yang ni tak pawai, yang ni kotak besar dia lah. Cuk. Boleh lah, buat lawak boleh lah. Nabi dia kalau baca doa, dia himpun tapak tangan dia separas dada macam ni. Apabila dia ada emergency case, baru dia akan angkat atas ada kepala dia macam tu. Yang tu emergency. Ni bini tengah operation dalam hospital, sakit kan, mati ke apa tak tahu. Ya Allah tolonglah ya Allah. Jangan buat kat masjid, orang diusah ni. Duduk sorang-sorang tak mana-mana, semayang di rumah apa, boleh masjid pun boleh. Angkat tangan, ya Allah tolonglah ya Allah, bini aku operation ya Allah, ya Allah panjangkanlah usia dia ya Allah. Yalah, kalau mati pergi leceh pula, cari lain pula. Satu kerja pula, cari lain, minang, kahwin apa. Lah satu kerja lah pula dia. Siapa nak jaga semua selera habis semua? Kita dah lebih bisa hidup dengan bini. Contoh, jadi minta, ya Allah anak aku sakit, ya Allah. Ya, angkat tangan. Tuhan tak terima juga. Tu Tuhan punya kerja. Kita punya kerja minta. Tuhan dia tak wajib bagi. Dia rasa dia nak bagi, hang tunjuk betul-betul mau, kok dia bagi.
Ingat, takdir Tuhan ada dua. Ketentuan yang Tuhan tentukan, qada yang Tuhan tentukan pada kita terbahagi pada dua. Satu nama dia qada yang mubram, satu lagi nama dia qada yang muallaq. Ingat, sebelum kita diciptakan, mai keluar pada perut mak kita, keluar mai, Tuhan dah tulis dah daripada hari pertama kita keluar, daripada kita duduk dalam perut, hari pertama duduk dalam perut sampai mati, tulis dah. Setiap saat hang nak buat apa, hang makan bila, hang tidur mana, hang kahwin apa, hang apa, detail tulis siap. Hang pakai baju apa hari ni, dia pakai baju COS, esok dia pakai baju JOS, tak tahu. Semua tulis siap dah. Tak ada satu benda yang berlaku dalam hidup kita tidak berada dalam pengetahuan Allah. Semua ada tulis siap. Tapi ingat, semua yang Tuhan tulis, ada yang boleh berubah, ada yang tak boleh berubah. Cuma kita tak tahu yang mana satu. Yang boleh berubah, katakanlah Tuhan kata dalam kita punya suratan kita, takdir kita, hari ni kita accident. Hari ni kita accident, jatuh parit dengan apa. Tapi oleh kerana bangun pagi-pagi tadi duk baca, ya Allah selamatkanlah aku, Rabbana atina fid dunya hasanah, duk baca doa. Oleh kerana ketentuan untuk kita jatuh dalam parit hari ni itu adalah yang boleh berubah, maka Allah tangguh jatuh dalam parit hari ni, tak jatuh hari lain pula. Hari lain mau minta lagu tu, bangun pagi ya doa, sebelum malam tidur doa, bangun pagi doa, insyaAllah lah. Inilah nama dia, maksud dia doa yang boleh merubah takdir. Ada doa tak boleh ubah takdir, sebab takdir ada dua, takdir yang boleh berubah dan takdir yang tak boleh berubah. Hak tak boleh berubah tu nasib dia kata hari ni mati, yang buat bila ke mana pun, ambil duduk tak mana pun, benteng lu ke mana pun, dia mati ke dia. Tapi kalau katakanlah yang tu boleh berubah, maka Allah akan ubah dengan apa? Ubah dengan doa. Maka doa lah, minta supaya Tuhan bagi kat kita keikhlasan. Ni minta tak mau, lepas itu kita duk mengeluh, kata awak lah, aku tak berubah, awak lah. Tak ada awak lah, hang sendiri tak mau minta, Tuhan kata minta aku nak bagi. Faham tak? Jadi yang pertama untuk mendapatkan ikhlas, doa banyak. Kita saya tengok masyarakat kita tam doa ni malah. Pagi-pagi saya duk tengok mai sembahyang subuh, dah mai awal. Lepas pada tu azan, kotlah hang mai awal, hang nak doa punya panjang, kotlah hang semayang tak berhenti, semayang pun dah, tengok pegang Quran pun dah, tasbih di tangan pun dah, duduk layan tidur. Tak tahu mengantuk lah kot, buat macam mana? Duk layan. Alang-alang anda duduk, saya lagi 5 minit nak azan, doa waktu mustajab. Lepas itu dah azan, antara azan dengan qamat masa tu lagi mustajab, antara mustajab jugalah. Doa ada hadis, baca ya Allah ya Allah ya Allah, minta sampai pihak masjid tuan-tuan depa bagi extend masa untuk subuh. Antara azan dan qamat ada berapa minit? 15 minit. 15 minit. Lain semua 10 minit. Subuh je kita lajak sikit. Kok ada orang main lambat ke apa ke? Kok ada ustaz hak duduk Teluk Kumbang tu, dia ni main lambat ke? Tuan tahu lah kan. Bukan dia duduk dekat Zimbabwe main tempat. Dia pun nak main kelang kabut. Kok lah. Jadi bagi sikit masa kawan-kawan main. Sebab ada permintaan sebenarnya. Ada permintaan masyarakat sekitar kawasan ni, mereka main bisik kat saya. Dia kata, Ustaz abang lah kat pengurusi, saya selalu main tak dan tu saya malas nak main. Okey tak apa, pengurusi kita 5 minit boleh lah tambah. Okey 5 minit tambah, alhamdulillah tiap hari dan kan, jarang-jarang lah tak dan tu. Nampak macam mana kan? Yang tu silap kita lah, tidur lewat ke apa. Tapi alhamdulillah masa doa ada tu angkat tangan doa, bukan meme phone. Mereka duk buka phone, duk tengok WhatsApp, tengok ni, berhentilah sah telefon ni. Bukan masa dia main masjid duk tengok phone. Dah habis doa pun dah lama, zikir pun dah lama, lepas tu nak duduk rehat sambil-sambil nak tengok apa benda maklumat dalam phone. Tak apalah. Ni hang tak buat ibadat, hang tak ambil peluang, lepas tu hang duk tengok phone. Jadi ibadat ke duk tengok semua segala dunia berserabut ni semua? Jadi ibadat lah? Tak ada. Ini semua dunia tinggal sah. Itu yang pertama.
Yang kedua, macam mana kita nak boleh dapat ikhlas? Kita kena mengetahui keutamaan ikhlas dan bahayanya riak. Yang ni refer balik bab yang pertama hari tu. Kita kena tahu betapa pentingnya ikhlas. Bila hang ikhlas, Tuhan terima hang punya amalan. Bila hang ikhlas, Tuhan bagi pahala ke hang. Bila hang ikhlas, Tuhan bagi syurga dekat hang. Bila hang ikhlas, hang dekat dengan Tuhan. Oh, kita kena tahu keutamaan dia, kelebihan ikhlas. Sebab apa? Yang itulah falsafah nak masuk, nak ubah kita punya belief system, kepercayaan dalam kepala otak, sehingga kan kita rasa semangat untuk kita nak berdoa dan nak supaya meraih, nak mendapatkan keikhlasan. Ilmu tak ada, macam mana? Tuan-tuan kalau ingat awal-awal Ramadan hari tu lagi selalu kalau saya ceramah saya bagi tahu formula 5 jari. Ingat formula 5 jari? Hari tu lagi saya duk ajar. Nombor 1 ilmu, nombor 2 kesedaran dan keinsafan. Mana boleh dapat kesedaran kalau hang tak ada ilmu? Hang mai semayang, pasal apa aku kena mai semayang subuh berjemaah? Pasal apa? Kalau aku semayang di rumah tak boleh lah. Aku semayang dengan bini, yalah berapa hari anak semayang dengan bini yang. Bini yang tu perempuan, akan ada hari dia uzur, anak semayang jadi jemaah kat dengan dia. Suruh dia duduk pakai telekung, duduk tu anak semayang seorang-seorang. Tak boleh. Lagi satu saya dah abang dah. Dia kata apa? Ni pandai ni semua jawapan, soalan jawapan daripada dia tanya. Alah, memang di rumah pun dapat pahala jemaah agak. Memang dapat pahala jemaah. Tapi hang yang bini hang gagah sikit kot, lebih sikit dengan anak hang. Kan? Di masjid tu ada berapa ratus orang. Itu saya jawab apa? Tuan-tuan, siapa ingat jawapan dia? Dia pun dapat tu 27, kita pun dapat 27. Hak di masjid pun dapat 27, dia semayang dengan bini dia pun dapat 27. Tapi dia di rumah dapat 27 apa? Dapat apa? Apa? Pelam telur 27 biji. Hak di masjid dapat 27 biji pelam apa? Pelam India besar memang. Cak memang mangga lu gitu. Mana sama? Pelam India tu sebiji dah sama dengan 27 biji. Hak yang pelam telur tu. Kalau hang faham macam tu, yalah tak banyak aku dapat. Kita boleh ambil yang tu ketika mana kita betul-betul tak dan. Jaga-jaga, Allah mak yang ni pergi masjid pun memang tak ada orang semayang ni. Tak apalah semayang di rumah. Tak apa. Daripada tak dapat terus pelam telur pun okey daripada tak ada pelam terus. Ada juga benda ni, kalau hang ada peluang, pasal apa hang tak mau bangun awal pergi masjid berjemaah? Sedangkan hang boleh dapat yang besar. Oh, pandai kalau projek mau besar-besar, projek kecil-kecil tak mau. Dia, oh pandai kalau buat saham besar-besar, mau. Pelaburan besar-besar, bergila-gila punya pulangan, hang mau. Tapi pulangan akhirat besar-besar, hang tak mau. Wah, tak betul ni, hang faham lagu ni. Kalau dunia pun hang mau besar, pasal apa akhirat tak mau besar? Pasal apa akhirat mah alah boleh sikit-sikit pun okey lah. Apa okey? Sana lah nak duduk lama, sini nak duduk sat ya. Sini nak duduk sat ya. Tu ada satu duduk sana kat tiang. Putih sana, putih sini, putih semua. Dah semua dah putih, betul anduk kalut dengan dunia ni. Dah kalut dengan dunia sampai tak ambil tahu akhirat. Oh tu hang silap. Jadi tuan-tuan, kita kena tahu keutamaan, kelebihan kenapa kita kena buat, baru kita pulun. Kita kena tahu pasal apa subuh punya kelebihan, baru subuh ni mai. Kita kena tahu semayang 5 waktu, baru kita pulun. Kita kena tahu kelebihan puasa, baru kita akan puasa betul-betul. Sampai dia pun tanya saya, Ustaz ni saya nak kena pergi swab test Ustaz. Ni Ustaz batal ke puasa Ustaz? Leceh lah kalau batal lagu tu, saya tak mau batal. Weh, bagus. Semangat. Dia faham tu, dia faham puasa tu besar pahala dia. Kan? Jadi baguslah ada kefahaman. Tapi kalau tak ada kefahaman, orang lain duk meratik la ilaha illallah, dia duk pelekah lena. Ataupun dia balik pergi apa meratik memang. Dia tak faham. Dia tak faham kelebihan sebut la ilaha illallah. Dia tak faham kelebihan zikir. Dia tak faham kelebihan doa. Dia kalau doa pun lebih kurang ya. Tuan-tuan tengok orang doa. Kadang-kadang orang sambil doa duk tangan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni style orang tutor memang. Tu imam dulu-dulu memang. Tu macam dia duk ramai apa benda dia ramai tak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan dulu tu.
Saya dah tengok apa Pak Haji ni duk buat apa ni. Kan? Duk ramai pulut tu. Macam tangan duk gamit mai. Mailah. Ni siapa ajak duk doa ni? Tabiat. Tak ada sebut dalam kitab pun. Dia passion dia lah. Lama dia tak ambil kisah benda tu. Maka saya duk tengok di sekolah, kalau saya tak buat macam tu, budak-budak saya dia takkan tiru. Jadi saya dibaca doa, saya tiba tangan dia. Sekali saya baca, sekali dia kali dia tengok muka saya tangan tak naik lagu tu, dia tahu daripada dapat panggung ni. Saya dah abang doa tangan duk lagu tu, paras dada angkat tangan lagu tu. Saya tak mau duk lagu tu, buat lagu tu. Doa apa lagu ni? Bila Nabi Muhammad baca doa buat tangan lagu tu? Dia punya mengantuk tu. Lagu ni tu sudah cerita. Tangan duk lagu tu. Ni doa ke lagu tu? Lagu tu. Dalam hadis Sahih Muslim dia kata apa? Tapak tangan dia buka menghadap langit. Langit ada di atas yang tutup muka awak apa? Langit ada di atas, tapak tangan menghadap ke langit. Bila baca doa tolak bala, Allahumma dfa'annal bala, terlangkup. Bukan lagu tu. Yang ni tolak kereta. Kereta rosak tolak macam tu. Dia suruh tutup lagu tu. Isyarat tak mau benda tu. Tutup orang. Yang ni semua tutup buku orang, tak mau. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar dan seterusnya. Baca doa, minta sungguh-sungguh. Lain pada baca doa, kita kena ada kesungguhan. Macam mana nak boleh dapat kesungguhan? Kita kena tahu keutamaan dan kelebihan ikhlas. Nah, sebab itulah penting sangat kita kena selalu duk bagi peringatan macam ni. Maka kita tahu Allah ikhlas penting lah, bukan senang nak boleh dapat ikhlas. Maka barulah kita bila tuan-tuan duk belajar macam ni, baru dia main keikhlasan, insya-Allah. Nombor 3, nak dapat ikhlas, dia kena takut pada murka Allah. Yang ni kena ilmu juga. Kena pergi belajar ayat Quran, hadis, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal azab kubur, cerita pasal azab api neraka, cerita semua benda-benda. Bila hang tak ikhlas, habis amalan hang tak ada apa-apa di sana, kosong. Apa hang nak jawab di hadapan Allah? Hang kena banyak istighfar. Orang yang takut pada kemurkaan Allah, kita boleh tengok dia akan istighfar banyak. Astagfirullah. Saya dah abang dah kat tuan-tuan daripada hari tu lagi. Beli menatang tu apa nama kaunter tu, tekan Astagfirullah. Baca. Tahu kaunter tu kan? Yang ada nombor tu kan? Tekan itu Astagfirullah. Kalau nak bawa tasbih ke tu macam leceh sikit, nak naik motor pegang tasbih ke tu. Astagfirullah. Nak tekan horn tak boleh, nak koi ni tak boleh. Faham tak? Ayo orang dia tengok, macam ni tasbih melerek kot tar mak. Kan? Bawa belah 1000 biji memang melerek duk pilu tu. Tak payahlah, ambil yang tu kecil memang. Kan? Saja bagi ada, dia manusia kena ada satu benda di jari. Abang suruh dia pegang dengan jari zikir kan, bohong. Dia boleh buat sat, lepas tu lentok tu dia tak dan, dia terlupa. Dia duk fikir apa ke. Maka letak satu benda di tangan. Astagfirullah. Ni pendek, last price discount, paling pendek memang. Tak ada lagi pendek, istighfar lagi pendek tak ada. Buang dah yang lain semua, ambil astagfirullah. Aku minta ampun padamu ya Allah. Astagfirullah. Tu kira laju dah tu. Sekali duduk 100 boleh buat. 5 waktu sembahyang boleh buat 500 apa? Kalau sehari boleh buat 500, 10 hari 10 hari apa? 5,000. 20 hari 10,000. 30 hari 15,000. Kira okey tu, boleh istiqamah. 15,000. Dalam hadis dia kata apa? Nabi setiap hari 70 ke 100 kali dia istighfar. Dia tengah dia sibuk lagu tu pun. Kita 100 tak ada, jangan kata 500. Habis sembahyang Astaghfirullahalazim, bangun belah. Bangun belah lah. Amboi punya sibuk sambil belahnya. Ya. 4,000, 5,000. Duduklah istighfar dulu. Dosa beribu-ribu duk ada, duk kalut pasal duit wang ringgit dunia juga. Sabar sat. Istighfar dulu, minta ampun, dosa berlambak. Hari ni tuan-tuan takkan nampak tuan-tuan punya dosa. Tuhan tutup. Siapa pun tak nampak dia punya dosa. Bila kita nampak kita punya dosa?
Bila kita pejam mata pi, duduk dalam kubur, masa tu pahala dengan dosa kita timai, masa tu baru tengok, alamak, pahala tak ada, dosa berlambak pi. Masa tu baru dia pening, dia kata apa? Rabbana absarna, wahai Tuhan, aku nampak dah aku punya dosa dengan azab nak kena. Wa sami'na, dulu duduk atas dunia aku dengar dah. Ustaz janggut tu duduk cerita dah. Tapi saya aku dah kata, merepek lah ustaz ni. Aku buat tak tahu ya kat dia. Aku dikutuk lagi dia kat belakang. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun, aku dah yakin dah ya Allah. Nak buat apa? Nak buat apa yakin dah duduk dalam tu? Pergi tak kembali. Istighfar banyak tuan-tuan. Yang ni saya tak boleh tolong. Saya istighfar untuk saya, tuan-tuan istighfar untuk tuan-tuan. Saya tak boleh tolong. Bolehlah baca doa, tapi saya tak boleh istighfar untuk tuan-tuan. Saya istighfar untuk diri saya. Saya pun berlama dah ada dosa saya. Betul tak? Tak apa-apa benda yang kita buat, kita sedar tak sedar dosa kita, masing-masing minta lah. Okey, macam mana nak mai? Bila takut kepada kemurkaan Allah, maka pada ketika tu dia timai istighfar, dia rasa nak berdoa. Ni penting lah. Sebab tu nak cerita lebih-lebih tak cukup masa. Ringkas saya cerita orang dulu-dulu ni tuan-tuan, dia suka main dengan api. Tok guru saya cerita ada satu budak pondok ni, dia main dengan api. Jari dia cucur jari masuk dalam api. Oh, pedih lah. Bau api dunia. Setiap kali dia pegang api, dia sentuh, dia kata tu dia api dunia. Tuan-tuan duk isap rokok tu, sekali-sekali tuan-tuan mau cucur kat tangan. Faham tak? Macam yang pelekat, cucur kat sini. Sini. Sini ke sini, bagi dia rasa pedih sikit. Jangan tapak tangan. Bagi dah ni, lagu tu, angkat. Hari-hari isap, hari-hari mau cucur. Hari-hari isap, tiap-tiap batang tu mesti bagi sikit. 20 batang dan hil, boleh lah, 20 orang ni dia dah. Faham tak? Lepas tu han tengok sendiri. Allah, bau api dunia. Tu baru sekali cucuk lah. Kalau ambil sebatang rokok tu duk cucuk, ingat lama-lama dia tembuih apa. Tak, tuan-tuan kena buat lagu tu. Ni inisiatif kita, kepala otak fikir, macam mana aku nak rasa api neraka tu dahsyat. Dia kata dalam hadis, api neraka ni Tuhan sedia ada satu api neraka khas untuk manusia-manusia yang buat dosa-dosa kecil, yang mana bila dia pi dalam api neraka ni, bara api neraka ni dia ambil buat macam kasut, dia selum kaki dia masuk je dalam kasut tu, menggelegak otak macam mana air mendidih. Yang tu azab paling ringan. Kalau yang tu paling ringan, paling teruk, kalau macam mana? Macam ni kita kena dengar baru dia main gerun. Oh, tak mau aku. Tak mau. Okey, tu nombor 3, kena takut. Nombor 4, cara kita nak boleh dapatkan khusyuk dalam solat, dia suruh kita mengenal nama dan sifat Allah. Dia suruh kita belajar bagi banyak sikit nama-nama dan sifat Allah, yang apabila kita mengenali nama dan sifat Allah, kita nanti main lebih banyak gerun. Ya, contoh kita main baca Ar-Rahman, oh Tuhan Maha Penyayang, tak rasa Tuhan sayang. Nah, Ar-Rahman, Maha Pemurahnya Allah. Ar-Rahim, Maha Penyayangnya Allah. Nah, Al-Jabbar, Maha Mengerasi. Hanya ada buat main, dia kalau dia murka sekali hang cari pasal. Belajar Asmaul Husna. Nanti insya-Allah saya baca di sini. Nanti sikit-sikit ni kita cerita. Satu hari satu nama, satu dua nama, bagi kita ambil tahu tentang nama Allah, 99 nama Allah. Kan? Bila kita dengar nama-nama Tuhan, sifat Tuhan ni, baru kita tahu, weh, tak boleh sat lagi Tuhan Al-Jabbar, dia kalau marah, dia tunjuk dia punya kemurkaan, sat lagi kita tak boleh tahan. Macam tu dia main gerun, dia main takut, dia main respect. Kita takut dengan Tuhan bukan seperti mana kita lari daripada binatang buas. Kita takut pada binatang buas, kita lari tak cukup tanah, kita tak mau jumpa langsung dengan dia. Tapi kalau kita lari, kalau kita takut dengan Allah, bukan kita lari, kita kena lebih mendekati Allah. Macam mana cara nak dekat dengan Allah? Belajar ambil tahu nama dan sifat keagungan Allah.
Rupanya Tuhan sayang kat kita. Tuhan bagi Tuhan Assalam, Tuhan yang suka kepada kesejahteraan. Dia tak suka haru biru kacau bilau ni semua, dia tak mau. Maka kita bila baca Assalam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Quddus, apa lagi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita baca dalam Nas'aluka ya man huwallahu alladhi Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini semuanya ni bagus. Awak rasa siru hang besar sangat. No, ada Tuhan yang bersifat dengan takabbur. Dia besar diri sebab dia memang hebat. Hang langsung tak boleh ada besar diri. Amboi bangga yang dapat main aku. Taklah saja nak kita tak boleh bangga tuan-tuan, kita hebat. Masuk dalam kubur, malaikat ni tanya, malaikat ni balun. Sekali dia balun sampai tembus 7 lapis bumi. Sampai lagu tu punya digambarkan. Maka bila kita belajar tentang Asmaul Husna, kita akan lebih mendekati dan rasa kagum dan gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor apa? Nombor 4. Nombor 5, selalu ingat bahawa dunia ini fana. Ingat, nak duduk di dunia tak lama tuan-tuan. Yang duk pulun sangat dengan dunia, nak pada habuan dunia, nak pada kemasyhuran, hubbud dunia, nak pada kemasyhuran, hubbur riyasah, nak kepada jawatan, nak pada pangkat, nak pada puji-pujian manusia. Allah, berapa lama sangat. Orang tak ingat kita sampai bila-bila pun tuan-tuan. Nabi Muhammad tak apa orang ingat sampai kiamat. Siapalah kita sangat, apalah besar sangat jasa kita pada agama sehingga orang nak ingat. Tak penting orang ingat, yang penting Allah ingat apa benda kita buat. Cukup lah. Harap manusia akan lupa. Hari kita mati semua pakai sebut. Ada orang nak sebut hari ni? Orang tak sebut dah. Habis dah, orang tak sebut dah. Tak perlu manusia ingat, cukup Allah ingat kita punya kebaikan. Maka kalau kita duduk atas dunia, kita fikir nak mati banyak. Tengok satu ayat Quran surah Al-Hadid, Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Surah Al-Hadid ayat 20, Tuhan berfirman, ketahuilah, i'lamu, ketahuilah sekalian kamu, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, dan senda gurau, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, dan saling berbangga-bangga antara kamu, watafakhurun bainakum, watakathurun fil amwali wal aulad, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Dia ni nak buat anak ramai, dia ni nak buat duit banyak, dia ni nak buat nama banyak, dia ni mau gelaran banyak, dia ni mau pingat banyak, dia ni yang tu ya, itulah dunia. Itulah dunia. Sampai ada satu sahabat saya ni, khaita dia tulis kat belakang khaita dia, harta dunia. Bila saya tengok, wah, harta dunia, supaya manusia yang duk tengok ni di belakang ni mau tahu yang ni semua tak bawa mati. Benda tu semua tak bawa mati. Kereta tak bawa mati, rumah tak bawa mati, apa pun aduk pakai lah ni silim adik pun tak bawa mati. Tak ada orang bawa mati sekali dengan buku cek slate masuk, dengan kad ATM semua masuk. Dan apa satu lagi yang apa lah, duit banyak-banyak, kad kredit pun sumbat mau celah-celah ni kan, dengan handphone bakal lebih kurang bubuh tu, buat top up sikit. Tak ada orang mati buat gitu. Kita akan pi slice pinggang dengan kain kapan kita tu ya. Kain kapan pun orang tak akan bagi pakai kain kapan mahal ya. Kain cotton biasa ya. Yang tu ya orang akan balut kita 3 helai. Habis tu duk pulun di dunia ni, buat apa pulun sangat? Pulun tekat-tekat boleh pulun ya. Ingat nak mati ni. Rukun tua dah ada. Yang ada lah.
Mati tak syarat tua, mati tak syarat susah, mati tak syarat sakit. Bila-bila boleh mati, bukan kata tua yang mati. Pi hospital pergi tengok, besar pun ada, umur lagi muda kecil-kecil pun ada, umur setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, semua mati ada di hospital. Pergi tengok. Allahu Akbar. Saya pun bila sebut macam ni tuan-tuan, abang tuan-tuan, kok saya ada silap dengan tuan-tuan, saya minta ampun banyak-banyak. Takut kalau mati. Manalah tahu saya duk mengajar ni, kok saya duk pancung-pancung kata kat tuan-tuan, tuan-tuan tak puas hati. Ni hari ni ambil kesempatan tolong maaf kat saya. Kadang-kadang tak tahu kata kita ni silap tak mana-mana. Dia duk ingat macam bagus pipi sana rupanya apa? Bocor. Tahu bocor. Kita punya kaung aduk kumpul tu. Amalan kita bocor kok jalan. Pi tengok mana aku punya. Tak ada, jatuh kok jalan lah. Antara ikhlas tak ada, khusyuk tak ada, tawaduk tak ada. Yang ada hari-hari dia keluar pada diri hang semua sifat-sifat tak elok. Sebab tu hari tu awal-awal Ramadan dia pada hantar ustaz minta ampun, dia ni kata minta ampun, dia ni minta ampun. Tak ada lah hadis kata suruh minta ampun awal Ramadan dekat kawan-kawan. Tapi bagus juga kalau minta ampun supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan tak ada dosa. Manusia ampun cuma tinggal dengan Tuhan, dia minta ampun kat Tuhan. Faham tak? Kena selalu orang kalau ingat mati dia rajin minta maaf dengan orang. Dia rajin minta maaf. Jumpa dengan siapa? Saya minta maaf lebih kurang. Okey. Saya minta maaf lebih kurang. Dia selalu minta maaf. Apakah dia melawak apa? Melawak minta maaf lagi, jangan duk terasa. Dia minta maaf banyak. Orang kalau dia tak ingat mati, dia hari-hari dia buat lah apa dia nak buat. Pasal apa dia tak ingat nak mati, dia buat lah. Dia tak pernah rasa kata dia nak mati bila-bila masa pun. Jaga tuan-tuan. Selalu minta maaf. Balik di rumah minta maaf dengan bini. Cuba tuan-tuan buat petang ni. Balik-balik pegang tangan bini. Abang minta maaf. Tak mahu. Balik-balik sekali pegang tangan mami, bagi bubuk orang kat dia. Ni abang minta maaf pada hujung rambut pada hujung kaki. Tuan-tuan tengok apa dia nak buat. Perempuan nampak jangan minta maaf lah begitu. Dia nanti keluar air mata ni. Siapa cakap macam tu? Tak tahu abang asal nak mati. Tengok nanti lembek lutut orang tu. Sayang kat kita. Dia tak mau kita mati. Faham tak? Tapi tuan-tuan buatlah tengok. Balik buatlah. Ustaz cakap tak mau buat. Penyamun-penyangak cakap semua dia nak buat. Balik pergi buat. Dia praktikal tak payah tunggu tahun depan. Nak minta maaf bukan tunggu raya baru nak minta maaf. Mai raya sama raya ma'azir batin. Sama raya ma'azir batin. Mana ada hadis Nabi kata sama raya ma'azir batin? Ini bid'ah ni. Nabi tak ajar kat kita suruh minta maaf. Bila mai malam raya dengan hari raya dia suruh kita kata apa? Jumpa orang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadat kita dalam Ramadan aku punya, hang punya, Tuhan terima. Tu dia suruh kita doa. Bukan sama raya ma'azir batin kosong-kosong. Banyaklah yang kosong-kosong. Dalam Ramadan mengumpat, mengutuk, fitnah, kata macam-macam kosong-kosong kan. Lagu tu tak nama minta maaf. Dosa banyak. Tuan-tuan. Jadi kita nak kena ingat mati banyak insya-Allah. Nah, kita akan banyak minta maaf ke orang, kita akan banyak istighfar. Yang ni lah dimai nak jadi ikhlas. Yang ni lah dimai jadi ikhlas. Tapi bila yang ni tak ingat nak mati, dia kira nak fight lah. Dia kira nak lawan lah. Dia kira nak buat pasal apa? Dia tak fikir dia nak mati. Nombor 6. Berkawan dengan orang ikhlas. Hang nak ikhlas, hang kena pergi duduk dengan orang yang ikhlas. Sebelum ni dah cerita dah 7 ciri-ciri ikhlas yang kalau hang boleh buat checklist, hang tengok aku nampak dia ni nampak lebih mirip kepada ikhlas, pergi berkawan dengan orang-orang ikhlas supaya kita ikhlas. Mau ilmu, pergi berkawan, duduk dekat dengan orang ada ilmu, insya-Allah kita ada ilmu. Mau amalan kuat, pergi duduk dengan orang rajin buat amalan, insya-Allah kita pun akan terpanggil untuk buat amalan. Hang nak buat amal ibadat, hang pergi kawan dengan penyamun-penyangak, saat depa duk tarik hang pergi tu, hang nak tarik depa mai. Lala kalau hang boleh tarik tak apa, kalau depa tarik hang pergi, tolenji habis. Leceh. Sebab tu dia suruh dekat, mendekati. Wa kunu ma'as sadiqin. Tuhan kata, hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang benar.
hampirkan diri, suhbah, bersahabat dengan tuan-tuan guru, bersahabat dengan para alim ulama, bersahabat dengan orang-orang yang kuat amal ibadat dia, bersahabat dengan orang-orang yang ikhlas dia tinggi, yang kita rasa orang ni aku boleh buat kawan. Pergi ada dekat, cari kawan yang betul. Bila kita kawan dengan orang-orang macam ni, dia membantu kita lebih ingat pada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auliyaullah alladzina idza ra'u dzukirallah, yang nama kata wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang apabila kita lihat dia, kita duduk dekat dia, kita lihat dia, kita dekat dengan dia, mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dengan dia, kita rasa seronok nak buat amal ibadat. Kita duduk dengan dia, kita rasa semangat nak buat. Kita rasa nak mendekati agama Allah. Maka yang tu kata Nabi, di kalangan para awliya, Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika merasakan hatiku sedang keras, aku pun segera pergi dan melihat wajah Muhammad bin Wasi'. Sungguh wajahnya mencerminkan seakan-akan dia baru kehilangan anaknya. Maksudnya seronok pergi tengok orang ni, dia macam sedih, orang agak lebih mengharapkan keampunan redha Allah. Fudail bin Iyad mengatakan, jika seorang mukmin melihat kepada mukmin yang lain, nescaya dia akan menemukan pencerahan padanya. Dia cari orang-orang yang beriman, dia rasa dekat, rasa dapat satu apa orang panggil penjelasan, hilang dia punya serabut. Sepatutnya kita mai ke masjid ni, kita kena hilang serabut. Kalau kita main masjid, kita keluar masjid tak hilang serabut, mesti kena cek balik tak mana silap. Kita ke silap, kita berkawan dengan orang silap ke, kita kena cek. Lebih banyak kepada diri kita. Sepatutnya kita main masjid, inilah tempat sepatutnya kita jadikan tempat wajib untuk kita singgah supaya kita dapat ketenangan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, apabila aku melihat wajah Fudail bin Iyad, kesedihan hatiku segera hilang dan keceriaan hidup kembali. Aku pun dapat melawan nafsu dan air mata aku jatuh menitis. Allahu Akbar. Doa tuan-tuan, insya-Allah Allah bagi kat kita. Kita sepatutnya mai ke masjid ni mau duk menangis banyak. Ustaz kalau ceramah bagi menangis, orang tak mau. Orang mau dia telefon, "Assalamualaikum Ustaz, ni nak panggil ceramah, boleh tak Ustaz mai?" Okey, tajuk sekian-sekian tajuk. Ni saja nak tanya Ustaz, boleh Ustaz buat lawak-lawak sikit? La ilaha illallah. Dia demand, minta suruh kita buat lawak. Saya kata saya tak reti buat lawak, bagi menangis boleh ya? Menangis dia tak mau. Kan? Yang inilah sepatutnya kita berebut nak keluar air mata. Sampai kita istighfar tiap-tiap hari pun tak pernah keluar air mata tuan-tuan. Macam mana nak jadi ikhlas tuan-tuan? Macam mana nak dekat dengan Allah? Terakhir, kalau kita nak dapat keikhlasan, kita kena merenungkan kedudukan kita manusia pada hari kiamat nanti. Kena refer balik lah. Kena refer balik bab-bab cerita pasal kiamat. Kalau kita faham daripada tadi, apa yang boleh kita faham? Banyak perkara yang dia sebut ni dalam 7 perkara. 7 perkara ni, satu, saya nak buat ringkasan. Satu, dia suruh kita baca doa banyak. Okey, satu. Okey, nombor 2, kita kena tahu keutamaan ikhlas. Nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, 4 tu, dia lebih kepada kita kena ada muhasabah. Kena fikir mati, kena fikir akhirat, kena fikir neraka, kena fikir sana, sirat, semua yang berkaitan dengan akhirat. Apa aku nak jawab esok di akhirat? Dia lebih pada muhasabah. Kena banyak renung. Saya tambah sikit nak dapat ikhlas, kena banyak buat amalan. Di sini dia tak sebut, tapi tak apa, mungkin ada lah kot celah-celah tu tak ada baca tajuk ya. Nak dapat ikhlas kena buat banyak, dia tak boleh buat sikit. Buat banyak-banyak, buat banyak-banyak, dan kena ada istiqamah, kena buat selalu. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi ikhlas. Ikhlas bukan seperti mana kita pergi dekat luar, pergi minta kat dia bawa kanji, dapat satu bungkus, balik main nganga, telan dapat dah ikhlas. Tak. Ikhlas perlu ambil masa untuk kita nak dapat ikhlas. Dia dipupuk dengan sikit, lama kelamaan dia main ikhlas. Take time. Bukan hanya satu hari. Kadang-kadang mungkin nak dapat ikhlas boleh pergi sampai ke
setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lama masa. Bukan hanya dengan 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan. Itu nama dia ikhlas. Tak ada, belum lagi. Dia kena lama. Mengajak nak jadi ustaz pun kena lama, jadi tok imam pun kena lama, jadi tok bilal pun kena lama. Dia suruh kita lama buat kerja satu-satu benda, biar bagi lama, insya-Allah dia lebih kepada keikhlasan. 1-2 hari dia tak payah. Dan satu lagi, dah buat lama ni tambahan yang saya bagi. Satu lagi kena buat banyak. Sebab tu dalam hadis kursi yang selalu saya baca, Tuhan kata apa? Hadis kursi itu, bukanlah hamba yang nak dekat dengan aku buat amalan yang aku fardukan sahaja, tetapi hamba yang ingin berdampingan dengan aku, dia tambah lagi amal yang sunat lepas daripada fardu. Dia iring-iring kapit dengan dia punya sunat-sunat. Mai masjid awal, duduk wirid zikir, lepas itu habis mayang duduk wirid zikir ilmu. Dia kira banyak masa, dia buat bagi banyak sunat-sunat, bagi banyak. Di samping sedekah wajib, zakat ke apa ke, sedekah sunat, wakaf ke apa ke, impak apa, dia buat, dia cari peluang. Yang saya sebut selalu apa nama abang kita abang tu ni, MP3 3 kali MP, mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang untuk buat benda-benda yang baik. MP3, makasihlah mamu kita abang. Dia kata apa? Ustaz ingat yang tu MP3 Ustaz abang tu orang. Okey, terima kasih. MP3 3 kali MP, mengambil peluang, mencari peluang, mencipta peluang. Ambil istilah ni, peluang banyak depan mata, ada benda baik, berebut lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Maka orang rajin semayang sunat. Apa Tuhan kata? Apabila dia buat kerana buat lebih tu sunat, sehingga aku kasih dekat dia. Apabila aku kasih kat dia, akulah mata, telinga, mulut, kaki, tangan, hati dia, Tuhan kata. Apa makna dia? Allah bimbing kita seluruh anggota kita buat benda baik. Mata takkan jadi khianat, telinga takkan duduk dengar benda merepek, mulut takkan cakap benda-benda yang salah. Tuhan bimbing seluruh anggota kita sampai hati dan pemikiran kita juga dikontrol oleh Allah. Ketika tu nak apa lagi? Ikhlas dalam tangan lah. Tapi mula nak dapat macam mana? Kena rajin buat sunat. Alah sunat dah, hang tak boleh kata lugu tu. Kalau hang pandang sunat tu besar, hang akan pandang wajib tu lagi besar. Tapi kalau hang pandang sunat tu tak ada apa, satu hari wajib pun hang ditinggal ni, macam mana nak dapat ikhlas? Saya doakan terakhir masa tak cukup. Yang boleh doa, saya boleh doa, ya Allah Ta'ala bagi kat tonton semua ni, Tuhan bagi kat kita ikhlas, insyaAllah. Kata amin. Yang tu anugerah terhebat Allah Ta'ala, antara anugerah yang besar Tuhan bagi pada umat Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kata apa? Akhir zaman kamu akan tengok manusia yang ikhlas berada dalam keadaan goyang. Sikit saya baca hadis ni last, baru teringat. Nabi kata apa? An-nasu halka illal alimun. Manusia satu ketika semua akan binasa, melainkan orang alim saja selamat. Wal alimuna halka illal amilun. Satu peringkat orang alim pun dah tak ada, binasa habis dah. Nak cari orang alim pun susah dah. Ketika tu tinggal orang-orang yang boleh beramal saja. Boleh beramal. Orang alim pun dah tak ada. Satu peringkat pula nak cari orang buat amal pun dah tak ada dah. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Mai satu peringkat kita tengok orang rajin semayang pun tak ramai dah. Orang buat amal ibadat, nak zikir kan, nak apa kan, tadarus Quran. Tengok masjid kita tadarus pun ada 4-5-6 orang ya. Mana api? Dah lah, nak abang kata akhir zaman benda-benda baik dia main lagu tu. Dia main bermusim saja. Dan Nabi kata wal mukhlisun, mai satu peringkat orang buat amal pun dah tak ada dah, tinggal orang ikhlas. Ada sikit dia buat, dia ikhlas. Ada sikit dia buat, dia ikhlas. Punya susah nak cari peringkat tu. Dan Nabi kata wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas ketika itu berada dalam kegoncangan yang amat dahsyat. Lagu tu punya susah nak ikhlas. Dia jadi macam kapal duduk tengah laut, bot, perahu duduk tengah bot. Lagu tu yang goncang. Sat ikhlas, sat tak ikhlas, sat ikhlas, sat tak ikhlas. Dia kacau kita punya ni, hawa nafsu, syaitan, dunia semua duk ada. Dia kacau kita punya keikhlasan. Jadi kita kena banyak doa, banyak tawakal pada Allah. Ambil peluang betul-betul untuk nak pupuk diri, asuh untuk nak dapatkan keikhlasan.
Ya, saya pun takut sangat saya duk mengajar tuan-tuan kok lah saya tak ada ikhlas, saya takut pasal apa, pahala besar yang saya boleh dapat ni tiba-tiba jatuh kok jalan, alamak rugi ya. Kan? Jumpa lagi, wallahu alam.